Okey, dah. Okey, so kita terus sambung Sebab kalau tengok malam ni macam banyak sikit topik dia. Walaupun tajuk dia tentang mikroorganisma. Oh, sekejap. Walaupun topik dia tentang mikroorganisma dan virus, tetapi kalau kita tengok ni macam banyak sangat tentang mikroorganisma. Okey. Okey, Ali Abad, nampak tak slide cikgu? Sebab dia keluar error saat ni. Tak nampak lagi cikgu. Kalau nampak bagi tahu Nampak dah? Nampak dah cikgu. Okey, so Alhamdulillah lah sebab dia keluar error tadi. Okey, so kita terus sambung 8.3. Okey, so kita nak tengok malam ni mikroorganisma dan virus. Kalau awak tengok mikroorganisma dan virus ni tajuk yang agak popular dan dengan keadaan pandemik COVID-19 ni tak pelik lah kalau SPM 2021 nanti akan ada satu soalan berkaitan dengan mikroorganisma dan virus. Sebab kadang-kadang soalan ni dia akan ambil situasi yang berlaku dalam 2 tahun lah. Okay, jadi kita tengok dulu mikroorganisma dan virus. Okey, mikroorganisma ialah organisma seni. Okey, mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okay, organisma ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Kebanyakan mikroorganisma ialah jenis unisel, iaitu terdiri daripada satu sel. Okay, mikroorganisma terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu bakteria, protozoa, alga dan virus. Jadi macam mana cara saya nak ingat mikroorganisma ni ada berapa jenis? Okey, so caranya ialah ni formula dia. Pro 2 vivaku ala beca. Okey, cara nak ingat jenis-jenis mikroorganisma ialah Pro 2 vivaku ala beca. So apa dia? Iaitu Pro 2 tu protozoa, viva virus, kulat, ala tu alga, beca tu ialah bakteria. So ini ialah 5 jenis mikroorganisma. Protozoa, virus, kulat, alga, bakteria. Okay, so kalau awak tengok semua ni, dia tak nampak dengan mata kasar. Kita tak nampak dengan mata kasar. Kita kena tengok melalui mikroskop dan kebanyakan adalah jenis unisel. Okay, jadi ingat Pro 2 vivaku ala beca. Okay, yang tu sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi bila dia masuk ciri satu-satu tu, tu masalah. Okay, so kita tengok dahulu bakteria. Okay, ciri-ciri utama bakteria. Bakteria mempunyai nukleus yang nyata kerana tiada membran nukleus. Jadi bakteria ni dia tak ada nukleus yang nyata macam sel manusia, sel haiwan kita nampak hitam tu nukleus. Tapi bakteria ni kita tak nampak dengan jelas sebab dia tak ada membran nukleus. Bahan genetiknya merupakan bebenang kromosom DNA di dalam sitoplasma. Kalau kita, sel manusia, sel haiwan, sel tumbuhan, kita ada nukleus. Dalam nukleus tu ada kromosom. Dalam kromosom tu ada DNA. Tapi bahan genetik untuk bakteria dia tak duduk dalam nukleus. Dia duduk dalam sitoplasma. Jadi maksudnya dia merata-rata dalam sitoplasma. Kalau kita nukleus, bahan genetik kita terletak dalam nukleus. Memang kita tahu, yang hitam tu nukleus. Dalam hitam nukleus tu ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Bakteria lain, dia duduk berterabur dalam sitoplasma. Kawasan ini dikenali sebagai nukleoid. Nukleoid. Okey, nukleoid. Sesetengah bakteria mempunyai plasmid, iaitu molekul DNA kecil yang membawa gen tambahan.
Okey, dan sesetengah bakteria ni dia ada plasmid pula. Dan plasmid tu ada DNA kecil yang ada gen-gen tambahan lagi. Okey. Saiz bakteria adalah antara 1 hingga 10 mikrometer panjang. Bakteria biasanya wujud secara sel tunggal, berpasangan, berfilamen, berantai atau berkelompok. Maksud dia ada yang sebutir-sebutir. Dia hidup berasingan. Sebab apa ni? Sel tunggal. Maksudnya dia ada satu. Ada yang hidup berpasang-pasang, dua. Ada yang jenis berantai-rantai. Ada yang jenis polek sangat, bentuk dia berkelompok, banyak-banyak. Okey. Bakteria wujud dalam bentuk coccus sfera. Kena ingat ni. Coccus sfera, Vibrio, Bacillus root atau silinder dan Spirillum pilin. Sebenarnya nama bakteria diberi berdasarkan bentuk dia. Nama bakteria diberi berdasarkan bentuk dia. Contoh Lactobacillus. Awak pernah dengar kan Lactobacillus? Okey, Lactobacillus maknanya bentuk dia bacillus lah. Apa dia? Bentuk dia macam rod. Rod atau silinder. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Kalau Streptococcus, awak pernah dengar nama bakteria ni, cuma awak tak tahu. Dia ni ada dalam apa, penyebab apa. Okey, kalau Streptococcus, coccus tu bentuk dia bulat-bulat. Dia akan ada nama dia dan belakang dia coccus, maknanya bentuk dia bulat. Okey, kemudian Staphylococcus aureus. Okey, Staphylococcus, coccus tu maksud dia bentuk bulat. Okey, jadi nama bakteria diberi berdasarkan bentuknya. So coccus sfera, Vibrio, Bacillus root atau silinder dan Spirillum bentuk dia berpilin. Ada pelajar tanya, pilin tu macam mana? Berpilin ni macam ni. Okey, berpilin-pilin macam ni. Okey, so kita nak tengoklah apa contoh-contoh bakteria yang cikgu sebut tadi. Okey, so contoh dia nampak dah ni. Ni coccus bentuk bulat, Vibrio, okey. Spirillum, nampak tadi Spirillum spiral, okey, dia berbentuk berpilin-pilin. Kalau Vibrio ni dia macam panjang-panjang dan dia ada ekor. Kalau Bacillus nampak bentuk silinder, okey. Ni struktur bakteria. Maknanya apa-apa saja bakteria lebih kurang bentuk dia macam ni lah. So kalau yang ada ekor ni kita panggil dia flagellum. Okey, flagellum dia ada ekor. Okey, lepas tu nampak tak dia ada plasmid ni. Ni plasmid tadi. Plasmid ni dia kata apa tadi? Plasmid ni sesetengah bakteria mempunyai plasmid iaitu molekul DNA kecil. Ada lagi bakteria kecil dalam bentuk plasmid yang membawa gen-gen tambahan. So maknanya dalam plasmid tu ada gen-gen kecil yang membawa gen yang tambahan lah. Maknanya akan bawa gen-gen lain. Okey, lagi ni nukleoid. Okey, cuba cari. Nukleoid ni dia kata apa? Bahan genetik merupakan bebenang kromosom DNA di dalam sitoplasma dan dikenali sebagai nukleoid. So maknanya dalam nukleoid inilah adanya bahan genetik dia dalam bentuk berbenang. So awak nampak tak macam berbenang? So dalam tu lah ada bahan genetik dia. Kalau plasmid ni ada bahan genetik juga, tetapi genetik yang tambahan. Okey. Oh, cikgu dia ada ribosom juga. Yes, dia ada ribosom juga untuk sintesis protein. Lagi, dia ada dinding sel cikgu. Dia ada dinding sel. Okey, dinding sel dia terdiri pada peptidoglycan kan. Okey, lagi dia ada membran plasma, dia ada sitoplasma. Okey, so now kita nak tengok contoh-contoh tadi. Okey, contoh cikgu bagi tadi Streptococcus kan. Streptococcus. Nampak tak? Coccus ni maksud dia bentuk bulat. So nampak tak? Bakteria ni bentuk bulat. Okey, contoh Streptococcal pharyngitis. Sama cikgu dengan Streptococcus, samalah. Streptococcus pharyngitis maksudnya bakteria ni bentuk bulat. Dia ada coccus. Coccus ni bulat lah. So dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat pharynx. Ni dekat tekak awak. Dekat tekak awak dan dia menyebabkan jangkitan yang menjejaskan pharynx dan kemungkinan larynx dan tonsil. Jadi kalau awak sakit tekak, merah tekak awak tu maksudnya ada jangkitan bakteria Streptococcal pharyngitis.
larynx. Sebab tu bila kita sakit tekak, suara kita pun berubah. Okey, sebab dia menjejaskan pharynx, larynx dan kemudian ada bengkak merah. Tu disebabkan oleh bakteria Streptococcal pharyngitis. So nampak tak coccus coccus tu maksud dia samalah bentuk dia bulat. Okey, jelas Okey, yang kedua Lactobacillus. Okey, Lactobacillus bentuk dia macam silinder. So cikgu ambil contoh Lactobacillus casei. Okey, Lactobacillus casei sebenarnya dia ada banyak sebenarnya. Cuma cikgu ambil yang glamour lah. Okey, macam tadi Streptococcus. Apa yang glamour? Yang rapat, yang cikgu boleh relate dengan kehidupan awak. Streptococcal pharyngitis. Maknanya awak kan selalu sakit tekak, batuk. Okey. Okay, yang kedua Lactobacillus casei merupakan satu spesies dari genus Lactobacillus yang terdapat dalam usus dan mulut manusia. Sebagai penghasil asid laktik, ia didapati mampu menggalakkan pertumbuhan bakteria baik. Spesies Lactobacillus ini mampu bandaran pH dan suhu yang luas serta melengkapkan pertumbuhan. Lactoacidophilus, penghasil enzim amilase, enzim pencerna karbohidrat. Ia dikenali kerana mampu memperbaiki sistem pencernaan serta mengurangkan ketidakserasian laktosa dan masalah sembelit. So Lactobacillus casei ni ialah bakteria baik. Okey, dia adalah bakteria baik yang ada dekat usus kita. Kan awak kan tengok tengok iklan ke Vitagen, Nutrigen, dia kata untuk kultur untuk membiakkan lagi Lactobacillus. Sebab Lactobacillus ni bakteria baik yang ada dalam usus kita. Dia membantu sistem pencernaan. Dia membantu mengatasi masalah sembelit. So nama Lactobacillus ada bacillus, ada bacillus tu maknanya bentuk dia silinder. Okey, silinder atau rod. Lacto ni laktosa. Sebab tu dia kata mengurangkan ketidakserasian laktosa. Laktosa ni gula yang ada dalam susu. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga ialah Staphylococcus. Coccus maksud dia bulat. Okey, coccus maksud dia bulat. So you nampak tak bulat kecil-kecil ni. Itulah Staphylococcus. Cikgu ambil yang popular iaitu Staphylococcus aureus. Jangkitan biasa yang disebabkan oleh bakteria Staphylococcus aureus termasuklah bisul, jerawat dan jangkitan kulit yang sangat mudah berjangkit serta jangkitan kulit berkerak yang boleh memberi kesan kepada bayi yang baru lahir dan kanak-kanak sekolah. Ni kalau awak tumbuh bisul, ada nanah, ni okay. Ini ialah disebabkan oleh jangkitan bakteria Staphylococcus aureus. Sebenarnya Staphylococcus banyak jenis. Cikgu ambil yang rapat, yang biasa berlaku dalam kehidupan awak. So ingatlah kesimpulan dia nama bakteria berdasarkan bentuknya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada protozoa. Protozoa ni awak dah belajar kan? Awak dah belajar kan? Yes, awak dah belajar sewaktu di tingkatan 4 Okey, ciri-ciri utama protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Protozoa bergerak menggunakan pseudopodium. Ingat pseudopodium, kaki palsu. Mana kaki palsu ni? Kaki palsu ni, ameba. Kaki palsu. Kalau paramecium dia bergerak menggunakan cilia. Nampak cilia? Ni macam bulu-bulu ni, cilia. Ataupun euglena dia bergerak menggunakan menggunakan macam ekor ni. Ini kita panggil flagellum. Okay, so ingatlah. Kalau ameba bergerak menggunakan kaki palsu, pseudopodium. Kalau paramecium bergerak menggunakan bulu-bulunya, cilia. Kalau euglena bergerak menggunakan ekornya, iaitu flagellum. Okay. Protozoa biasanya dijumpai di habitat berair. Kalau tak silap cikgu, awak dah buat kan eksperimen mana yang kelas dengan cikgu? 4 amanah, 4 dinamik. Rasanya lah cikgu pun lupa. Dah buat kan kita buat eksperimen menternak
paramecium dan ameba. Ingat, kita guna air kan? Okey. Pemakanan protozoa adalah secara heterotrof atau autotrof. Apa ni cikgu? Pemakanan protozoa boleh buat makanan sendiri, ada yang boleh buat makanan sendiri. Kalau heterotrof, tak boleh buat makanan sendiri. Kalau auto sendiri, boleh buat makanan sendiri. Okey, Euglena ialah contoh protozoa ni. Euglena ni, awak nampak tak macam ada hijau-hijau ni. So maknanya dia ada pigmen klorofil lah. Dia ada kloroplas yang ada pigmen klorofil. Jadi Euglena ialah contoh protozoa jenis autotrof. Euglena ialah protozoa jenis autotrof yang mempunyai kloroplas dan boleh berfotosintesis. Jadi bila dia boleh buat fotosintesis, maka dia boleh buat makanan sendiri, kita panggil autotrof. Protozoa hidup secara bebas atau ada yang hidup sebagai parasit. Okay, jadi protozoa biasanya dijumpai dalam habitat berair, air kolam, air longkang. Ingat itu, kita ambil air longkang kan, lepas tu kita biarkan dalam rumput. Okay, kita letakkan rumput dalam air longkang dan kita biarkan dia dalam almari gelap. Okay, so kita tengok bio dan aplikasi. Akantha ameba, maknanya dia itu jenis ameba lah. Akantha ameba dapat ditemui di dalam air paip. Hati-hati sebab kita kata tadi dalam air longkang, air kolam, tapi tiba-tiba Akantha ameba. Maknanya dia ni adalah jenis ameba ditemui di dalam air paip. Organisma ini dapat merosakkan kornea mata. Oleh itu, kita dinasihatkan untuk tidak menggunakan air paip untuk membersihkan kanta lekap. Sebaliknya, kita perlu menggunakan larutan steril. Kalau ingat, larutan selin. Selin. Ada awak dah belajar tingkatan 4, bab osmosis. Untuk membersihkan kanta lekap, untuk jadi ubat titis dalam hidung kepada bayi, kita guna larutan selin. Okey. Okey, seterusnya, alga. Okey, ciri-ciri utama alga. Alga terdiri daripada mikroorganisma jenis unisel seperti Chlamydomonas. Tengok cantik Chlamydomonas. Nampak dia macam ada ekor ni. Macam ada ni. Dan organisma multisel seperti alga perang. Ni alga perang. Nampak warna dia perang. Fucus. Okey, fucus. Kalau yang macam ni dia unisel. Okey, unisel. Chlamydomonas. Kalau yang ni, dia multisel. Contoh, alga perang sebab warna perang. Alga ni sebenarnya banyak dia. Alga biru hijau, alga hijau, alga perang, alga merah berdasarkan warnanya. Sesetengah alga mempunyai flagellum ni, untuk bergerak di dalam air. Alga mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan, iaitu mempunyai kloroplas. Maka bila dia ada kloroplas, alga merupakan organisma autotrof. Jadi maknanya alga ni boleh buat makanan sendiri. Okey, sebab dia ada kloroplas. Walau bagaimanapun alga tiada daun, tiada batang, tiada akar. Dan habitat alga ialah kolam, tasik dan laut. Okey. Dia kalau yang warna hijau tu alga hijau, kalau warna merah alga merah dan dia masing-masing tu ada fungsi dia. Contoh kalau alga merah ni menyebabkan keracunan. Kalau dia ada dalam air laut, kita tak boleh guna air laut tu. Kena tunggu biar dia dibersihkan apa semua sebab alga merah ni menyebabkan keracunan. Okey, ni contoh alga perang tadi. Okey. Fucus vacuolo adalah sejenis rumpai laut coklat. Nampak dia warna perang kan? Ni. Dia hidup dalam air. Manusia menggunakan keseluruhan alga ini untuk membuat ubat. Fucus vacuolo digunakan untuk mengubati keadaan seperti gangguan thyroid, kekurangan iodin ni, jadi beguk tu. Okey, kekurangan iodin.
Beguk goiter. Sorry bukan beguk, goiter. Sorry, kekurangan iodin, goiter hok besar tu. Dan obesiti. Jadi dia akan ambil lah, dia akan ekstrak. Dia akan ambil ni, ekstrak bahan-bahan dalam fucus vesulu ni untuk menghasilkan ubat-ubatan. Untuk bantu orang obesiti, kekurangan iodin dan sebagainya. Okey, kulat. Kulat tidak mempunyai klorofil. Okey, dia bukan warna hijau dah. So kulat tak ada klorofil. Maka kulat bila tak ada klorofil, dia tak boleh buat makanan sendiri. So bila tak boleh buat makanan sendiri, dia adalah heterotroph. Boleh Kulat tak boleh buat makanan sendiri. So dia adalah organisma heterotroph dan ada yang parasit, ada yang saprofit. Parasit ni maksud dia je untung. Faham ke? Parasit ni maksudnya dia kulat yang menumpang tu untung, yang ditumpang tu rugi. Cikgu ulang sekali lagi, kalau parasit maknanya dia jahat. Sebab apa dia jahat? Kulat tu untung, manakala yang ditumpang tu rugi. So jahatlah dia ni, parasit. Ada sesetengah kulat, dia jenis saprofit. Okey, jenis saprofit. Apa dia tu? Memakan organisma mati atau reput. Dia akan ada bila organisma tu mati atau reput. Maka kulat tu jenis saprofit. Sebab tahu awak tengok kulat ni dia akan tumbuh atas dahan kayu reput. Dia akan datang bila ada kucing mati ke apa. Dia akan menguraikan organisma mati tu. Okey, kulat tidak mempunyai akar, tidak ada batang, tidak ada daun. Kulat mempunyai dinding sel yang terdiri daripada kitin. Cara nak ingat kulat dinding sel kitin. Tahu ingat kulat kitin, kulat kitin. So dinding sel kulat ialah kitin. Dinding sel tumbuhan selulosa. Ingat benda tu. Dinding sel-sel selulosa. Itu untuk tumbuhan. Kalau dinding sel kulat, kitin. Okey, badan kulat wujud sebagai miselium. Badan kulat wujud sebagai miselium yang terdiri daripada bebenang halus yang disebut haifa. So kalau awak tengok cara cikgu nak ingat belajar, akar dia ni macam akar dia ni tu haifa. Okey, haifa. Ni awak nampak ni sporangium, spora dia. Kita panggil sporangium. So bila dia pecah spora ni, nampak dia menyebarkan spora. Dia menyebarkan spora. Sebab tu roti yang dah expired kan. Hari ni awak tengok coklat. Esok hijau dah. Penuh dah. Sebab apa? Sebab bila sporangium ni pecah, ia menyebarkan sporanya. Tumbuh atas roti lain. Okey? Kulat terdiri daripada mikroorganisma unisel. Okey, Saccharomyces cerevisiae. Ni nama saintifik. Kalau tak ingat ni cikgu, saya kena tulis ke Saccharomyces. Tak payah, awak tulis yeast. Okey, ni yeast. Ni struktur yeast. Atau mucor. Mucor ni kulat roti. Kulat roti, dan awak kena ingat dah, mucor kulat roti ni dia ada sesaran juga. Maknanya mula-mula kulat warna putih. Lepas tu duduk sekejap, dia dah jadi kuning. Lepas tu coklat. Lepas tu hijau, sekali hitam. Dia mucor belaka, kulat roti belaka. Cuma dia ada beberapa spesies. Mula-mula warna putih. Lepas tu dia jadi warna kuning. Lepas tu dia dah keluar warna coklat. Lepas tu dia dah warna hijau. Sekali dia jadi warna kelabu hitam. Okey. Kulat roti juga. Cuma dia ada beberapa spesies. Okey, kulat dijumpai di kawasan gelap atau lembap serta di atas organisma yang reput atau mati. Okey, bila ada organisma mati reput je, akan tumbuh kulat. Okey, jelas Okey, seterusnya virus. Virus ni lah yang awak nak kena tekan sikit sebab takut naik soalan 20-21 SPM. Okey, ciri-ciri utama virus. Virus tidak dimasukkan ke dalam mana-mana alam kerana virus bukan organisma bersel. Okay, virus ni kita tak boleh nak masuk alam fungi ke, alam animalia ke, alam plante ke, sebab dia bukan organisma bersel.
Virus tidak menjalankan sebarang proses hidup jika berada di luar sel perumah. Dia kalau duduk luar ni dia tak akan buat proses hidup. Sebab tu kalau macam yang COVID-19 kayak virus coronavirus, bila berada di permukaan dia boleh hidup selama berapa jam je. Tapi virus hanya membiak di dalam sel hidup dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Jadi virus ni dia perlukan perumah. Seperti haiwan, seperti manusia, seperti tumbuhan, barulah dia boleh hidup. Dia boleh menyebarkan. Okey? Jadi ingat, kalau dia duduk di persekitaran ni, dia tak akan buat proses hidup. Tapi dia masuk saja dalam badan kita, dia boleh hidup sajalah. Okey, dia boleh membiak. Okay, virus terdiri daripada asid nukleik, DNA atau RNA. Okay, dia ada asid nukleik, dia ada DNA atau RNA dan kapsid yang terdiri daripada protein. Okay, dia ada kapsid yang terdiri daripada protein. So inilah, nampak ni kapsid dia. So dalam nampak dah, ada RNA, ada DNA. Dalam inilah dia bawa maklumat genetik dia. Saiznya sangat kecil, maka virus tidak boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Mikroskop sekolah tu tak boleh. Dia hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Contoh virus adalah virus mozaik tembakau. Mana? Virus mozaik tembakau yang hidup pada pokok tembakau, dia menyebabkan masalah penyakit lah pada pokok. Lagi bacteriophage, bentuk dia macam alien nak kata. Ni bacteriophage T4. Memang nama dia bacteriophage T4. Awak kata, nama macam bakteria tapi sebenarnya dia adalah virus. Ni ialah virus HIV. Bentuk dia macam ni, okey? Virus HIV. Corona awak tahu dah ke? Sebab awak dah hari-hari dah tengok. Coronavirus, okey? Yang ni tak payah buat lah. Okey, lagi. Okey, now kita pergi kepada peranan mikroorganisma dalam kita nitrogen. Okey. So bila cikgu sebut je bakteria, awak pun kata bakteria ni jahat lah cikgu. Okey, tak semestinya. Okey, bakteria ni dia ada dua jenis. Ada baik, ada jahat. Okey, macam tadilah bila cikgu sebut kulat, awak pun kata jahat lah cikgu. Tak. Ada kulat yang parasit, ada kulat yang baik iaitu saprofit. Dia membantu menguraikan organisma mati atau reput. Awak bayangkan kalau kulat pengurai itu tak ada. Okay, cikgu nak tanya Yoshini. Apa jadi kalau kulat pengurai tak ada? Yoshini. Cikgu menunggu jawapan. Yoshini, apa jadi kalau kulat pengurai tak ada? Tadi kan bila cikgu sebut kulat, awak kata jahat kulat tu. Tapi tak semestinya ada kulat baik, ada kulat jahat. Yoshini. Tak tahu cikgu. Weh, tak tahu. Apa fungsi kulat pengurai? Apa fungsi kulat pengurai? Kulat pengurai ni untuk menguraikan organisma mati atau reput. So, bayangkan kalau kulat pengurai tak ada, maka sampah yang awak buang tu tidak diuraikan. Tahi tidak diuraikan. Kucing mati tidak diuraikan. Daun gugur tidak diuraikan. So, apa jadi? Yang pertama menimbulkan bau busuk. Yang kedua mencacatkan pemandangan. Jadi nampak tak? Bila cikgu sebut kulat, ada baik, ada buruk. Kulat yang jahat, kulat parasit. Kulat yang baik ni ialah kulat saprofit. Membantu menguraikan organisma mati atau reput. So awak buang sampah, lepas tu dia jadi hancur tu disebabkan oleh pengurai lah, kulat pengurai. Faham ne? Okay, so sama juga macam mikroorganisma. Bila cikgu sebut mikroorganisma, awak pun kata virus, bakteria, kulat, protozoa, semua jahat cikgu. Tak, ada mikroorganisma yang baik. Okay, so kita nak tengok dalam kita nitrogen. Dan sebelum cikgu sentuh tentang kita nitrogen ni, sebenarnya cikgu tengah menghasilkan X.
cikgu tengah belajar untuk buat apps untuk kita nitrogen. Masih lagi sedang belajar untuk hasilkan apps yang boleh diletak dalam Play Store tu. Tapi masih lagi belajar, tengah buat, tengah bina. So harap-harap cikgu dapat berjaya lah sebelum habis 2020-2021. Okey. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen. Okey, ni kita nak sentuh tentang kita nitrogen. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Cikgu ulang sekali lagi. Kita nitrogen ni ialah gas nitrogen. Gas nitrogen. Tumbuhan dia tak boleh ambil gas nitrogen. Dia boleh ambil nitrogen dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Tak faham? Maksudnya, tumbuhan tak boleh ambil nitrogen macam tu. Sebab nitrogen ni gas. Jadi dia kena ambil bila nitrogen tu dah jadi amonium, dah jadi ion nitrat. Barulah pokok boleh guna. So maknanya kalau nak ambil dalam bentuk gas, tak boleh. Dia kena ambil dalam bentuk ni. Kena tukar dulu jadi ion nitrat, ion amonium. Barulah tumbuhan boleh guna. Okay, jadi cikgu ulang sekali lagi. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4 atau ion nitrat NO3 yang larut di dalam tanah untuk mensintesiskan protein di dalam tisu tumbuhan. Fahamkah maksud dia? Pokok ni dia tak boleh ambil gas nitrogen sebab dalam bentuk gas. Dia kena ambil nitrogen yang sudah ditukar dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Untuk gapo cikgu dia ambil amonium dengan nitrat? Untuk menghasilkan protein yang akan dihasilkan dalam tisu tumbuhan. Oh, maksudnya pokok ni ada protein lah. Yes, pokok ni ada protein. Jadi dia nak hasilkan protein dalam pokok tu, dia kena ambil ion amonium dan ion nitrat. Bagaimanakah gas nitrogen di atmosfera dapat ditukarkan kepada bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan? Okey, so kita pun nak kajilah kita nitrogen. Cikgu tak tahulah kenapa tajuk ni setiap tahun menjadi masalah kepada pelajar. Dan cikgu rasa tak ada benda lain. Awak tak ingat nama-nama dia. Okey, so tengok molek, dengar molek. Okey, sebab gambar ni dia duduk di sini, notanya di belakang. Jadi sambil cikgu baca, cikgu akan terangkan. Okey, cikgu baca dulu nombor 1. Bakteria pengikat nitrogen yang hidup di dalam nodul akar tumbuhan legum seperti Rhizobium species serta bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas di dalam tanah seperti Azotobacter mengikat nitrogen daripada atmosfera dan menukarkannya kepada ion amonium melalui proses pengikatan nitrogen. Okey, macam ni Kak. Di udara ni ada banyak gas nitrogen. Di udara ni ada banyak gas nitrogen. Berapa? 78%. Awak dah belajar lagi masa form 2? Di udara ada banyak gas nitrogen. Pokok dia tak boleh ambil nitrogen macam tu. Nitrogen ni dia kena serap dulu, dia kena ikat dulu. Okey, dia kena ikat dulu. Dia panggil proses pengikatan nitrogen. Siapa nak ikat nitrogen masuk ni? Okey, siapa nak ikat nitrogen masuk? Yang pertama, dia ada satu bakteria, nama dia Rhizobium. Bakteria Rhizobium ni, dia duduk dekat akar pokok kacang. Oh, memang dia satu-satunya bakteria yang duduk pada akar pokok kacang. Nama dia Rhizobium. So, dia boleh ambil nitrogen, ikat, masuk dan tukar jadi amonium. Bolehkah? Dia ambil nitrogen, diikat dan dia tukar jadi amonium. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tanah memang ada bakteria yang hidup dalam tanah.
Nama dia Azotobacter. Cikgu nak cerita tentang bakteria-bakteria baik belakang ni. So yang pertama awak dah belajar tadi. Ada bakteria baik, duduk dekat akar pokok kacang, dia tolong ikat nitrogen, gas nitrogen, ikat, tukar jadi amonium. Satu. Yang kedua, memang dalam tanah, memang dalam tanah. Allah buat, Tuhan buat, ada bakteria nama dia Azotobacter. Fungsi dia ikat nitrogen, ambil nitrogen di udara, ikat, tukar jadi amonium. Jadi dua dah bakteria. Okey, yang ketiga, kilat semasa ribut petir mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida NO2 yang kemudiannya larut ke dalam air hujan membentuk asid nitrous dan asid nitrik. Kedua-duanya membentuk garam nitrat di dalam tanah. Okey, ada satu lagi ialah kilat. Bila kilat kena tanah. Okey, kilat ni bila dia kena je kepada tanah, maka dia akan bawa masuk. Dia akan bawa masuk gas nitrogen masuk dalam tanah. Kemudian kemudian membentuk garam nitrat. Okey, garam nitrat. Okey. Industri pembuatan baja bernitrogen akan membekalkan baja amonium dan nitrat ke dalam tanah. Yang keempat, cara nitrogen masuk juga ialah melalui pembajaan. Iaitu bila kita guna baja nitrogen. Maka bila kita masukkan dalam tanah, maka kita telah membekalkan amonium dan nitrat ke dalam tanah. Okey, so ada berapa dah cara? Ada berapa dah cara nitrogen masuk? Ada 4. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, diikat oleh bakteria yang hidup dekat akar pokok kacang. Nama dia bakteria Rhizobium. Dia tolong ikat nitrogen, tukar jadi amonium. Itu cara nitrogen gas masuk dalam tanah. Yang kedua, nitrogen diikat oleh bakteria Azotobacter. Azotobacter ni adalah memang bakteria yang duduk dalam tanah. Dia ikat nitrogen, tukar kepada amonium. So, dua dah. Cara gas nitrogen masuk dalam tanah. Yang ketiga, dibawa masuk oleh kilat. Okey, dibawa masuk oleh kilat. Kilat semasa ribut petir, dia akan mengoksidakan gas nitrogen dioksida, kemudian larut masuk dalam air hujan, turun jadi asid nitrous dan asid nitrik. Kemudian bila dah masuk dalam tanah, dia akan jadi garam nitrat. So, masuk dah lah. Jadi amonium dah lah. Okey. Kemudian yang keempat, bila kita beri baja tu sendiri, kita letakkan baja dalam pokok, so masuklah baja. Baja tu ada apa? Baja tu ada amonium dan nitrat. Jadi ada 4 cara bagaimana gas nitrogen ditukar menjadi amonium. Okey. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, perebutan dijalankan pula oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulat saprofit. Tadi masuk macam tu je, tapi sekarang binatang mati, pokok mati, maka datanglah mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulat saprofit. Maka dalam haiwan ni ada protein. Daging haiwan ni ada protein, maka protein akan diurai oleh bakteria, oleh kulat jadi amonium pula. Oh, jadi banyaklah cikgu amonium. Ya, banyak dah lah ni. Okey. Jadi proses penguraian tu kita panggil ammonifikasi. Apa cikgu payah sangat nak sebut tu? Sebab silibus lama dia tak ada istilah-istilah macam ni. Dia simple je. Tapi bila silibus baru ni ada istilah ammonifikasi. Okey. Kemudian bila dah jadi amonia belaka dah. Dah jadi dah. Maka amonium ditukar kepada nitrit. Okay, cara nak ingat mona. Monium, mona ditukar oleh nitrit oleh bakteria Nitrosomonas. Dah, amonium kan semua dah tukar jadi amonium dah tadi. Kilat bawa masuk pun jadi amonium, haiwan mati jadi amonium, apa lagi? Azotobacter tukar nitrogen pun jadi amonium. Semua dah jadi amonium.
Okay, sekarang ammonium tukar kepada nitrit. Ingat mona ditukar oleh bakteria jenis Nitrosomonas. Okay, kemudian ion nitrit ditukar kepada nitrat oleh seekor lagi bakteria. Nama dia Nitrobacter. Sebenarnya dalam tajuk ni dia nak cerita tentang bakteria-bakteria baik. Jadi awak kena hafal nama lah. Jadi tadi ammonium tukar jadi nitrit, ammonium mona nitrosomonas. Nitrit tukar jadi nitrat, nitrobacter. Nitrat diserap. Okey, kemudian nitrat ni diserap oleh akar tumbuhan. Nampak? Diserap balik oleh akar tumbuhan dan digunakan untuk menghasilkan protein. Lepas tu pokok mati. Protein jadi balik cerita ni. Protein ditukar jadi ammonium ditukar jadi nitrit oleh nitrosomonas, nitrit. Maksudnya proses ni berlaku berulang-ulang kali. Okay, jadi nitrat diserap oleh akar tumbuhan dan digunakan untuk sintesis protein. Tumbuhan tersebut yang ada protein tu dimakan oleh haiwan dan sebahagian nitrogen dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Jadi kalau haiwan tu mati, protein diuraikan oleh ni, jadi sini balik. Proses hidup main pak tula ya. Bila haiwan ni mati, ada protein diurai oleh pengurai, bakteria kulat pengurai jadi berlaku berulang-ulang kali. Bakteria pendenitritan menukar nitrat di dalam tanah menjadi gas nitrogen. Nampak tak? Daripada nitrat, dia balik gas nitrogen. Pertama dia pendenitritan. Pendenitritan tu maksud dia nitrat nak jadi gas nitrogen balik. Sebab tu dia panggil kita nitrogen. Sebab apa? Nitrogen masuk, lepas tu balik semula. Nitrogen masuk, lepas balik semula. Jadi nitrat ditukar balik jadi gas nitrogen oleh bakteria pendenitritan. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Jadi peranan mikroorganisma selebihnya cikgu sambung esok lah. Jadi cikgu minta malam ni tolong baca kita nitrogen semula. Sebab tak tahulah kenapa tajuk ni macam jadi susah untuk belajar. Sebab tu dah cikgu tengah cipta apps lah dan juga model untuk kita nitrogen. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berhenti? Cikgu tak pergi lebih dah sebab cikgu sambung esok. Sebab kalau cikgu sambung lagi, cikgu takut awak pening banyak sangat ni. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada lah. Okay, so kalau tak ada, cikgu minta jasa baik awak untuk baca balik kita nitrogen. Kalau perlu cikgu ulang balik dengan menggunakan nota cikgu yang lain. Cikgu ada nota lain sebenarnya. Cuma malam ni cikgu guna buku teks. Okay, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita berhenti di sini. Kita sambung esok. Dan kalau perlu cikgu ulang balik kita nitrogen, awak PM dalam grup WhatsApp So kalau perlu cikgu ulang balik esok. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, dah kita habis awal ni. Cikgu nak awak baca lah kita nitrogen tu. Selamat malam cikgu. Ya, selamat malam. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Ya, thank you. Thank you cikgu. Ya.